Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada hadirin sekalian. Yang dihormati Dr. Muhammad Arif bin Nazri, penasihat dan juga selaku penceramah bagi program Tahsin Al-Quran siri kedua. Yang dikasihi pengarah bagi program ini, Ni Yazid Aiman binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Nurul Nadiah binti Mustazah, ahli-ahli jawatan kuasa, para pentahsin serta para hadirin yang dirahmati sekalian. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini bagi menjalankan program Tahsin Al-Quran siri kedua. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa bagi mengikuti program ini. Untuk pengetahuan semua, program Tahsin Al-Quran siri kedua ini adalah program yang diuruskan sepenuhnya oleh mahasiswa dan mahasiswi daripada Kelab Mahasiswa Program Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Program ini juga merupakan program lanjutan daripada program Tahsin Al-Quran siri pertama. Program ini bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan usaha Tahsin Al-Quran dalam rangka memenuhi tanggungjawab Muslim terhadap Al-Quran dari segenap aspek, serta merupakan usaha penghayatan terhadap maqasid Al-Quran sesuai output pembelajaran pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebelum kita memulakan program Tahsin Al-Quran pada malam ini, ada baiknya jika saya perkenalkan sedikit sebanyak latar belakang penceramah kita yang akan menyampaikan ceramah beliau berkaitan kepentingan mentahsin bacaan Al-Quran. Baiklah, nama yang telah diberikan ialah Muhammad Arif bin Nazri, merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan lepasan sarjana Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan serta merupakan lepasan Doktor Falsafah dalam bidang hadis dari Universiti Islam Antarabangsa. Maka dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Dr. Muhammad Arif untuk menyampaikan ceramah beliau sekaligus merasmikan program kita pada kali ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Saudara pengerusi majlis, Ustaz Ahmad Mu'adz Mahyiddin atau Mahyiddin, pengarah program Ustaz Ni Yazid, seluruh jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan program Tahsin Qiraatil Quran, Tahsinu Qiraatil Quran. Pada malam ini
Hadirin hadirat rahimakumullah. Program ini perlu dirasmi. Kalau perlu pada perasmian, maka dengan Bismillahirrahmanirrahim kita dengan besar hati dan begitu bergembira merasmikan program ini sesuai dengan saya selaku penasihat kelab mahasiswa kajian pusat kajian Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita dengan besar hati merasmikannya dengan ucapan bismillah. Tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak ada yang lebih menggembirakan, lebih dari bicara kita terhadap Al-Quran. Kerana Nabi SAW menyatakan bahawasanya sebaik-baik kamu bukan ahli politik, sebaik-baik kamu bukan medical doctor, sebaik-baik kamu bukan lawyers, sebaik-baik kamu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bila Nabi yang sebut baik ini, maka pastinya dia merujuk kepada kebaikan di sini dan di sana. Bila Nabi sebut baik, mesti dia merujuk kepada betul-betul baik. Kerana Nabi SAW itu ma yantiqu 'anil hawa. Tidak bicara mengikut hawa nafsu. Ini perkhabaran dari langit. Sebaik-baik kamu man ta'allama al-Quran. Jadi tuan-tuan puan-puan, ternyata dalam hadis tersebut yang dipuji siapa dulu? Yang mengajar Quran atau yang belajar Quran? Mu'adz. Siapa yang dipuji Nabi? Yang belajar atau yang mengajar? Man ta'allama al-Quran. Siapa? Yang belajar. Kan? Hadis tersebut, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama al-Quran. Wa'allamahu, kemudian bila dia sudah melalui proses yang betul, pengajian Al-Quran yang betul, bacaannya, tajwidnya, pengamalannya, kefahamannya, ilmunya, hukum hakamnya, wa'allamahu, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi hadis itu bermula dengan memuji muta'allim, tullab, orang yang menuntut ilmu Al-Quran. Sebab itu, kalau antum terlibat dengan yang mengajarkan Quran, puji dulu murid-murid yang datang. Kerana mereka telah dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang baik. Khairukum, sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran. Wa'allamahu, kemudian dia mengajarkannya. Wa'allamahu, kemudian dia mengajarkannya. Nah, dalam rangka mengajarkan Al-Quran, seseorang tidak boleh mengajarkan Al-Quran melainkan setelah dia melalui proses mempelajari Al-Quran. Dalam hal ini Nabi SAW pernah memberikan saranan kepada para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Abdullah bin Amr قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة خذوا القرآن من أربعة. Kata Nabi, ambil olehmu Al-Quran, bacaan Al-Quran. Sebab itu hadis ini hadis sahih Muslim, hadis Bukhari, para imam mensyarahkan, Imam Muslim antaranya, Imam An-Nawawi antaranya, bila dia mensyarahkan hadis ini, beliau menyatakan 4 individu ini bukanlah mereka yang paling alim. Abu Bakar radhiyallahu anhu a'lam, lebih alim. Umar alim Quran. Tetapi mereka ini ahsanuhum adaan, yang paling bagus bacaannya. Kata Nabi, khudhul Qur'ana an arba'. Ambil oleh kamu bacaan Quran. Ini menunjukkan daripada peringkat awal Islam lagi sudah ada peranan guru-guru Quran. Sudah ada halaqah Quran. Peranan guru-guru Quran ada. Macam kita pada hari ini,
Dari kecil lagi kita pergi ke rumah tuan guru mengajar Quran, ada guru muqaddam, ada itu. Zaman Rasul SAW, Nabi telah appoint, Nabi telah mencadangkan 4 individu ini bacaannya luar biasa. Ambil Quran dari mereka. Hadis sahih Al-Bukhari, sahih Muslim. Khudhul Qur'ana min arba'atin min Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud. Salim min Salim. Salim, anak angkat Abu Hudzaifah. Mu'adz bin Mahiddin. Mu'adz bin Jabal. Yang ada ni Mu'adz. Kita punya pengurusi majlis ni Mu'adz. Ahmad Mu'adz. Tapi dia saja tukar nama dia kepada Azam. Nama mulia. Mu'adz bin Jabal. Dan juga Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b. 4 individu Nabi namakan, Nabi listkan, Nabi senaraikan, didengar oleh para sahabat. Mereka tahu, wah ini bacaannya paling bagus. Mereka didatangi. Khudhul Qur'ana min arba'ah. Ambil daripada ini. Ini menunjukkan Al-Quran itu perlu dipelajari. Al-Quran, bacaan Al-Quran itu perlu melalui proses talaqi. Jumpa guru. Kerana ada pembacaan Al-Quran, penyebutan makhraj Al-Quran, makhraj huruf, memerlukan kepada praktikal. Perlu ada orang yang mengajar bagaimana menyebut dhad, huruf isti'la, istifal, ila akhirih, makharijul huruf. Jadi Nabi SAW menamakan 4 individu ini, ambil dari mereka Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah Nabi SAW semasa memujinya, kata Nabi, man ahabba man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ratiban kama unzil falyaqra biqira'ati ibnu ummi abd. Ibnu ummi abd. Kata Nabi, siapa yang suka untuk membaca Al-Quran itu ratiban, fresh dari oven, fresh dari ladang, macam dia mula-mula turun, hendaklah dia meniru, mempelajari bacaan Al-Quran itu sebagaimana Al-Quran yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abd, Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan, tuan-tuan puan-puan, bukan semua orang talented, bukan semua orang berbakat untuk boleh menyebutnya, membacanya. Ya, apatah lagi sebahagian manusia atau sekelompok manusia memang mereka memiliki kepayahan untuk menyebut. Orang Cina contohnya, makan lolian ra susah nak sebut. Jawa lidah tebal. Okey. Namun kepada mereka yang bersungguh-sungguh, walaqad yassarnal Quran, kata Allah, kami telah mempermudahkannya sehingga dia mampu dipelajari oleh orang yang bukan asal lidahnya boleh menyebut Al-Quran. Kalau dia ingin, yassarna, kata Allah, kami akan memudahkannya. Fahal min muddakir, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Al-Quran yang asal penyebutannya susah oleh sebahagian orang, tiba-tiba boleh jadi mudah, akhirnya dia jadi qari dan dia boleh membaca dengan sangat bagus. Apa jadi, tuan-tuan perempuan, kalau kita ni bacaan Qurannya bagus, kita layak jadi imam. Sebab Nabi SAW nyatakan, ya ummukum aqra'ukum lil Quran. Hendaklah mengimami salat kamu yang paling bagus bacaan Qurannya. Nabi memuji Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata apa? Dia bacaannya ratib, fresh, sebagaimana Quran mula-mula turun. Mu'adz bin Jabal, yang paling alim dengan halal dan haram. Ubay bin Ka'b. Dalam hadis sahih kita pun ingat bagaimana Nabi SAW pernah memanggil Ubay. Nabi beritahu, ya Ubay, inna Allah qad amarani, Allah Ta'ala telah memerintahkanku untuk membacakan surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab kepada engkau. Nabi kata kepada Ubay, wahai Ubay, Allah Ta'ala memerintahkan untuk aku membacakan lam yakunil ladzina kafaru surah Al-Bayyinah kepada engkau. Ubay terperanjat. Awasammani Allah. Awasammani Allah. Kata Ubay, Allah sebut nama Ubay
semasa surah Al-Bayyinah ini disuruhkan baca, memang Allah sebut nama aku? Qala na'am. Nabi kata ya. Fabaka Ubay. Ubay pun menangislah. Tak sangka namanya disebut oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah memerintahkan nabinya, Habibuhu, untuk membacakan surah Al-Bayyinah. Jadi ini menunjukkan dalam proses mempelajari Al-Quran, kadang-kadang ada fasa kita mendengar bacaan orang. Ada fasa kita membacakan untuk orang. Rasul SAW dalam hadis yang lain, hadis sahih, pernah minta kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran. Iqra. Iqra. Iqra alayya Al-Quran. Bacakan ke atasku Al-Quran. Qala Abdullah, aqra'u alayka Al-Quran wa alayka unzil? Macam tak best lah wahai Nabi. Patut ke saya bacakan untuk Tuhan hamba Al-Quran, sedang Quran itu turun pada Tuhan hamba? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi, aku suka sekali-sekala, aku suka Al-Quran aku dengar dari orang lain. Jadi ada perintah suruh Nabi membacakan Quran kepada Ubay agar bacaannya lagi bagus. Dan Ubay termasuk individu yang Nabi sarankan untuk Al-Quran diambil darinya, dari 4 individu tadi. Ada masanya Nabi minta sahabi membacakan Quran kepada Rasul. Dan yang dipilih pula Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata, Iqra alayya Al-Quran. Tolong bacakan kepada Quran. Abdullah bin Mas'ud pun membaca surat An-Nisa. Baca surah An-Nisa ayat 1, 2, 3, 10, 20, 30. Nabi khusyuk mendengarnya. Sampai ayat yang ke-40. Sampai ayat yang ke-41. Apa bunyi ayat 41 surah An-Nisa? Qaisara. Apa bunyi ayat 41 Qaisara? Macam mana bunyinya? Boleh buka. Surah An-Nisa ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ, bagaimana nanti wahai Muhammad? Ini memang betul-betul kena kepada Rasul SAW. Nabi, Allah Ta'ala meminta untuk Nabi membayangkan nanti pada hari kiamat. Bukan sekarang, bukan di dunia ni. Nanti pada hari kiamat, ji'na saat tatkala kami datangkan setiap umat. Umat Musa dengan nabinya. Umat Nuh dengan nabinya. Umat Isa dengan nabinya. Nanti pada hari kiamat setiap umat akan berjalan dengan nabinya. Tiba-tiba Allah kata, fakaifa, wahai Muhammad, bagaimana nanti ini? Bagaimana tatkala setiap umat datang bertemu Allah dengan syahid, saksi-saksi mereka. Rasul-rasul mereka lah saksi. Waji'na bik, dan kau sendiri pun tak terlepas daripada tugasan itu. Kau juga kami datangkan untuk menjadi saksi kepada umatmu. Jadi Nabi SAW diminta untuk menghayati hidup ataupun menyelami keadaan di saat kau menjadi saksi kepada umatmu. Jadi agak-agak kita kalau Nabi jadi saksi besok pada hari kiamat, apa yang beliau akan saksikan? Tak lain tak bukan. Yang beliau akan saksikan sejauh mana kita mengamalkan Al-Quran, menyampaikan Quran, menghidupkan sunnahnya. Kalau yang kita buat sama macam yang dia suruh, sama macam yang Al-Quran suruh, Nabi bakal gembira. Tapi kalau yang dilakukan berlawanan, lawan pula daripada apa yang Al-Quran sebut, Nabi bakal apa, Muaz? Bakal gembira kah? Berlawanan, Ustaz. Nabi bakal sedih. Ya, Ustaz. Yes. Agak-agaknya Nabi bakal gembira atau bakal sedih? Bila tengok performance umat ini dan bagaimana tingkah laku dan bagaimana respon mereka terhadap Al-Quran, agak-agak Nabi bakal gembira atau sebaliknya?
Bagaimana? Apakah mereka ni betul-betul dah mengamalkan Quran, membudayakan, mentahsinkan bacaan Quran, tanda mereka menghormati, tanda mereka menghargai Al-Quran yang diturunkan kepada mereka? Agak-agak Nabi, natijahnya nanti, Nabi gembira atau tidak? Ya, aqilah. Macam mana? Agak-agak lah. Tak payah agak-agak. Allah dah bagi tahu. Nabi sedih. Tengok muka kita ni, Nabi sedih. Iyalah. Sekarang peratusan yang boleh membaca Al-Quran dengan bagus, yang boleh sampai kepada penghayatan, tadabbur, ramai yang buat atau ramai yang tinggal? Ustaz ni Yazid, ramai ke? Bagaimana tahap pengamalan, penghayatan, usaha tadabbur, usaha tahsin di kalangan ummah pada hari ini? Memuaskan atau sebaliknya? Tengok gaya macam tidak memuaskan. Kemudian bila kita teropong dalam Al-Quran, kita dah dapat jawapan, Nabi bakal sedih. Lihat surah Al-Furqan ayat 30. Al-Furqan 30. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qala ar-rasul. Siapa Rasul ni? Wa qala ar-rasul 30. Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 30. Ya Rabb, Ya Rabb. Ramai ke orang yang tengok kita pada malam ni? Nurul Nadia, ramai tak orang? Cuba jawab. Ramai Ustaz. Berapa ramai? Dekat FB Live ada dalam 90 lebih. Dekat FB Live ada dalam 90 lebih. Oh, tanya diorang terperanjat ke suara saya ni kuat sangat? Surah semua yang ada dalam FB Live itu, buka surah Al-Furqan ayat 30. Lihat ayat ini. Nabi dah mengadu dan Nabi dah mengeluh depan Allah Ta'ala. Nabi sudah mengadu. Jadi, apakah kita akan membenarkan pengaduan ini berlaku sampai hari kiamat nanti? Atau kita sebaliknya membuktikan, tidak wahai Rasul. Tidak wahai Rasul. Kita tidak hijrah daripada Al-Quran. Wa qala Rasul. Apa kata Allah? Wa qala Rasul. Farhan, cuba baca maknanya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura. Baca Ustaz. Ya, baca maknanya. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Allahu Akbar. Wa qala Rasul. Siapa Rasul itu? Nabi SAW. Inna qaumi. Siapa qaumi? Man qaumuhu? Muhammad. Apa yang mereka telah buat dengan Al-Quran? Mereka jadikan dia abandon. Benda tinggal. Antum pernah tengok kereta buruk tepi jalan, ditinggalkan 20 tahun, 10 tahun. Hakadha Al-Quran. Begitu Quran. Jangan cerita tahsin Al-Quran. Tak. Umat ini telah diadukan oleh Rasul SAW. Dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka telah hijrah dari Quran ini. Maksud, arti lain, makna kata, Al-Quran sudah dalam museum. Al-Quran sudah dalam museum. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sebab itu setiap yang hadir 90 orang, tambah lagi upaya kau ni. Okey, apa kita kena buat? Budayakan membaca Al-Quran ni ikut tertibnya. Juzuk 1, 2, 3. Sebulan sekali khatam. Dengan demikian, semua surah kita baca. Kalau hanya baca Al-Mulk, kalau hanya baca Juz Amma, hanya baca Yasin, apa jadi dengan Taha? Apa jadi dengan surah Taha? Apa jadi dengan surah Ma'arij? Itu semua mahjurah. Sudah ditinggalkan. Sekurang-kurangnya, kita menjawab depan Allah Ta'ala. La, tidak wahai Allah. Ayat Al-Quranmu, surah-surah dalam Quranmu tidak ada yang kami tinggalkan. Untuk tujuan itu, adanya keperluan membaca Al-Quran accordingly. Dari juzuk 1 sampai khatam. Ulang lagi juzuk 1 sampai khatam. Jadi tidak ada ayat, tidak ada surah yang masuk dalam kategori mahjurah. Ditinggalkan.
Okey. Baik. Naik share dah ni. Apa tajuk kita tadi? Tahsin Al-Quran. Allahu Akbar. Tahsin Al-Quran. Al-Quran memang sudah cantik. Namun respon manusia terhadap Al-Quran itu tidak cantik. Perlu kepada usaha mencantikkannya. Tuan-tuan, puan-puan. Ma wajibuna nahwal Quran. Apa sebenarnya kewajiban kita terhadap Al-Quran? Dan mudah-mudahan program pada malam ini salah satu usaha ke arah itulah. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama pasti mengimaninya. Yang pertama pasti mengimaninya. Saya yakin semua kita tak sempat lagi untuk menggali, mentadabbur, mengkaji keseluruhan Al-Quran. Tak ada yang sempat. Yang ada dalam hadir ini termasuk yang bercakap, tak ada yang sempat. Tetapi kita menyiapkan untuk Allah Ta'ala iman kita terhadapnya. Okey? Kita telah menyiapkan untuk Allah Ta'ala iman kita terhadapnya. Okey? Sebab itu antum baca apa sebelum tidur? Apa? Antum apa doa sebelum tidur? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ya, Ustaz. Lagi? Apa lagi bacaannya? Apa lagi bacaannya? Ya? 30, Ustaz. Kongsikan dengan baca apa? Ya? Ya? 30. Line kita elok ke tak elok ni? Ada gangguan? Tiada, Ustaz. Setakat ni okey, Balqis? Ustaz. Okay, good. Sebab Ustaz nampak gambar antum tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Ini Ustaz minta semua ya dikongsi. Okey. Hadis Al-Bara bin Azib. Ustaz hantar. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tu sudah dikongsikan, usaha tengok maknanya, cari makna. Tak ada kesempatan untuk saya menguraikan semua. Lihat di hujung doa. Amantu bi kitabika allazi anzalta. Aku beriman dengan kitab Al-Quran yang kau turunkan, wa bi nabiyyika allazi arsalta, dan dengan nabimu yang kau utuskan. Baik, apa jadi kepada orang yang sebelum tidurnya ini bacaannya, dan ini merupakan bacaan terakhir sebelum dia tidur. Fa in mitta, sekiranya kamu mati pada malam tersebut, mitta 'alal fitrah, kamu akan mati di atas fitrah. Apa dia fitrah? Islam. Kan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fitrah Islam. Okey? Waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikan kalimat-kalimat doa ini yang paling akhir kau sebut sebelum tidur. Baik, apa yang ada dalam hadis ini? Dalam hadis ini, kalau kita diminta untuk mentadabbur Al-Quran 30 juzuk, suatu benda yang mungkin sukar. Memahami 30 juzuk, suatu benda yang sukar. Tafsir para ulama beratus untuk menafsirkan Quran. Ini menunjukkan dia usaha yang sangat payah. Jadi kita diminta untuk menyediakan iman. Wahai Allah Ta'ala, 30 juzuk, 114 surah, aku beriman semuanya. Yang sempat aku baca, yang belum sempat aku baca, yang sudah aku fahami dan yang banyak belum aku fahami, semua aku imani. Nampaknya kita diminta untuk menyediakan iman. Walau belum faham, walau belum baca semuanya, walau belum ditadaburkan semuanya, disiapkan untuknya iman. Mudah-mudahan dapat borong. Dapat boronglah. Sebab itu kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran, apa dia? Al-imanu bihi, mengimani. Sehingga kalau ada orang mempertikaikannya, kita akan membantahnya. Dan tidak ada satu pun daripada Al-Quran yang kita kufuri. Al-Quran tidak boleh jadi bahan jenaka. Tidak boleh jadi bahan gurau. Itu di antara tuntutan iman. Al-Quran tidak boleh jadikan bahan gurau. Karena apa? Bila dah sebut iman, dia bukan main-main. Ya. Nah, bila sebut iman,
Boleh main-main. Cuba lihat surah Taubah ayat 65. Allah Ta'ala menggambarkan perangai orang-orang munafiqun. Orang-orang munafiqun yang apa mereka buat? Mereka suka bergurau dengan Al-Quran. Buat seluruh dengan Al-Quran. Tidak serius dengan Al-Quran. Pasal apa? Sebab mereka bukan beriman. Bukan orang beriman. Maknanya tak boleh mukmin begitu. Mana mungkin mukmin perangainya macam orang-orang munafiqun. Dalam At-Taubah 65 apa kata Allah? Wala in sa'altahum, wahai Muhammad, Nabi Muhammad di Madinah, orang-orang munafiqun mereka duduk dalam kumpulan-kumpulan, ketawa-ketawa. Sembang sama mereka ketawa-ketawa. Nabi lalu mereka ketawa-ketawa. Buat sakit hati. Allah kata, wahai Muhammad, kau tak payah tanya mereka. Kenapa? Wala in sa'altahum, kalau kau tanya kepada mereka, apa yang korang gurau-gurau ni? Apa yang kamu ketawa ni? La yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mesti jawapan mereka saja nak sakitkan hati kau tu, mesti jawapan mereka, Muhammad, Muhammad, la, kami gurau aja. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ni cuma sembang-sembang dan gurau-gurau. Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, apakah dengan Quran, apakah dengan Rasul kamu buat bahan gurau-gurau? La ta'tadhiru. Tengok ayat berikutnya. Jangan terima excuse kata itu gurau-gurau. Jangan terima. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kufur setelah kamu beriman. Tengok, rupa-rupanya di antara tuntutan iman, di antara bentuknya ialah Quran. Tak boleh buat benda gurau. Jadi kalau dah Allah tuntut untuk ia diimani, tidak boleh jadi bahan benda gurau. Apatah lagi tuntutan tahsin, tadabbur, itu jauh lebih tinggi. Jadi wajibuna nahwal Quran, kewajipan kita, apa yang Allah minta kita respon daripada Quran yang diturunkan ini, yang pertama menyediakan tapak iman. Ya Allah, kami beriman. Amanna bi kitabika alladhi anzalt, kami telah beriman dengan kitab yang kau turunkan dan rasul yang kau utuskan. Kalau begitu disebut sebelum tidur. Kalau mati, mati atas fitrah. Mati atas fitrah. Baik. Yang berikutnya, tu yang bicara kita pada malam ni. Intronya panjang. Yang berikutnya, kewajipan kita terhadap Al-Quran, qira'atuh, membacanya. Itu kewajipan. Itu kewajipan. Cuba lihat surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, bukan Kalangkabut. Al-Ankabut. Ayat 45. Suratul Ankabut, ayat 45. Apa kata Allah? Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maknanya Balqis? Maknanya Nadia? Iqra'il makna. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab. Baca olehmu hai Muhammad ma uhiya ilayka minal kitab. Apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Kitab. Tengok perkataan yang Allah gunakan, utlu, tala yatlu tilawah. Okey? Dia tak sama dengan iqra. Kerana biasanya iqra, bacaan basic. Bila Nabi diminta iqra? Semasa mula-mula Quran turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa benda yang Nabi paling tak pandai buat? Baca. Apa benda dalam hidup Nabi yang paling Nabi tak reti buat pada peringkat awal? Ialah baca. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Nabi itu ummi, la yaktub wa la yaqra wa la yahsub. Nabi tidak membaca.
Tapi begitu Rasul dilantik menjadi, apabila Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, apa kerja pertama yang Allah minta dari Rasul? Apa kerja pertama yang Allah minta dari Rasul? Kita pun pelik dengan permintaan Allah kepada Rasul. Kita ni kalau ada pekerja baru, kita akan minta dia buat benda yang dia boleh buat. Kan? Apa yang awak boleh buat? Bagi tahu saya akan suruh awak buat sekian. Yang tak boleh buat, besok awak pergi kursus. Minggu depan pergi kursus. Sebab apa? Bila tak tahu, itu merupakan excuse. Nabi SAW benda yang paling dia tak boleh buat. Mengembala kambing boleh. Niaga boleh. Berinteraksi dengan orang boleh. Dia mempunyai akhlak yang bagus. Dia mempunyai mutiara kata. Baca, belum boleh. Tiba-tiba itu tuntutan pertama diminta. Dan tidak ada excuse. Iqra, kata Jibril. Ma ana biqari. Wahai Jibril, aku tak boleh baca. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. No alasan. Ini menunjukkan umat yang membaca itu umat yang akan naik, umat yang akan maju. Sebab itu Allah Ta'ala juga wasilah menuntut ilmu, sehingga Allah Ta'ala juga pernah bersumpah dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan qalam, pen, yang menulis dan apa yang mereka tuliskan. Ya, penting. So Nabi SAW diminta untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat yang pertama. Okey, itu peringkat awal. Bila Nabi dah boleh baca, utlu. Tala yatlu tilawah. Ini menunjukkan tala yatlu tak sama dengan qara'a yaqra'u. Tala yatlu merupakan bacaan advance. Lepas tu kita di Malaysia ni ada majlis tilawatul Quran, musabaqah tilawatul Quran. Dia tak guna musabaqah qiraatul Quran. Kan? Yang diguna perkataan tilawah. Kenapa tilawah? Kerana bila sebut tilawah, biasanya advance berbanding qiraah. Tilawah bacaan yang sudah dengan tajwid, bacaan yang sudah dengan makharijul huruf, bacaan yang sudah memenuhi makna waqaf, mematuhi waqaf dan ibtida yang betul, dan mungkin bacaan dengan suara yang lunak dan bagus, dan bacaan yang ada lagu-lagu yang sesuai. Jadi tuntutan kita terhadap Al-Quran yang kedua ialah membacanya. Dan itulah fokus kita pada malam ini, tahsin Al-Quran ila tahsin qiraatil Quran atau tilawatil Quran. Memperelokkan pembacaan Al-Quran. Sebab itu kita kalau budak-budak baru mengaji dipanggil Iqra, baca Iqra. Mana ada yang waqaf tidak lagi baca Iqra. Itu bacaan basic dipanggil qara'a, qiraah. Yang ini utlu, baca secara tilawah. Bacaan yang advance. So bila menyebut bacaan yang advance, yang pertama pastinya bertajwid. Tahsin Al-Quran, tak boleh elak daripada bicara tajwid. Ma makna tajwid? Jawada yujawwidu tajwidan. Membaguskan, menjayidkan. Menjadikan bacaan itu jayid. Tuan-tuan, puan-puan. Bacaan Al-Quran ini ibadah atau tidak? Al-Quran, pembacaannya itu ibadah tidak? Ibadah. Bila sebut ibadah, yang menerimanya cuma satu pihak. Yang menerima ibadah ini cuma satu pihak. Siapakah pihak tersebut? Siapakah pihak tersebut? Allah. Nabi beritahu kriteria benda yang diterima. Dan apa tu yang pihak ini suka apa dia? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha bagus. Dia tak terima melainkan yang bagus-bagus. Jadi kalau kita nak baca Al-Quran kita yang kita niatkan ibadah tadi bagus, diterima oleh Allah, pastikan dia bagus. Sebab itu kita membacanya dengan bagus. Kita membacanya dengan tajwid. Kerana apa tuan-tuan? Kita baca dengan tajwid, yang pertama kerana ingin memastikan kita sembahkan bacaan ini kepada Allah, tayyib, bagus. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, Nabi beritahu bahawasanya Allah ini dia hanya terima yang bagus-bagus. Kita minta bacaan kita terima Allah, maka kita ikutlah macam format yang dia nak, bagus. Yang kedua, bila kita membacanya dengan tajwid dan dengan suara yang lunak dan elok, itu merupakan bentuk kita membezakan Al-Quran dengan kalam manusia. Kerana Allah Ta'ala itu indah. Al-Jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah sukakan kepada keindahan. Maka Quran dibaca dengan indah. Sahabi Nabi, seorang sahabat Nabi,
Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia pernah membaca Al-Quran dan Nabi SAW mendengarkan bacaan beliau. Dan beliau ni terkenal sebagai seorang yang bacaannya bagus. Suaranya bagus. Jadi bila dia membaca Al-Quran, Nabi asyik mendengarnya. Nabi asyik. Nabi enjoy mendengar bacaan Al-Quran dari Abu Musa Al-Ash'ari. Selesai dia membaca Al-Quran, Nabi bagi komen. Laqad utita mizmaran min mazamiri ahli Daud. Wahai Abu Musa, actually kamu ini dalam sudut suara, Masya Allah, seperti kamu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala seruling Daud. Bila sebut seruling, kita sukar lagi untuk memahaminya sebagai tajwid. Sebab seruling ni merujuk pada merdu-merdu, bukan? Merdu. Terus Abu Musa Al-Ash'ari berkata, "Lau alimtuha ya Rasulullah, la habirtuha laka habra." Kalau aku tahu bahawasanya tadi kau seronok mendengar suaraku, mendengar bacaanku, faktor suara ataupun apa juga, nescaya akan ku baca panjang lagi. Kenapa panjang lagi? Supaya kau lagi gembira lah. Supaya bertambah kegembiraanmu. Jadi kita pada hari ini, kalau kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, tidakkah itu mengundang kegembiraan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran dibaca dengan bacaan yang bagus, dengan suara yang bagus. Jadi di antara tuntutan tahsin Al-Quran, memperelokkan tajwid. Mempelajari tajwid itu fardu kifayah. Mana dalil fardu kifayah? Dia seperti ilmu-ilmu yang lain lah. Fardu kifayah. Kenapa? Dalam surat Taubah, Allah Ta'ala berfirman apa tentang? Allah kata apa? Mu'adz. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tuntutan tafaqquh fi din ini tuntutan Allah kepada sebahagian. Jadi sekiranya suatu tempat itu ada beberapa pihak yang sudah menggalas bebanan tuntutan menuntut ilmu termasuk menuntut tajwid, maka bebanan tersebut telah terlepas daripada orang lain. Begitulah secara umumnya hukum mempelajari tajwid. Okey. Ini kenapa ni tutup semua ni. Line putus. Ni Yazid? Ada Ustaz, ada. Mungkin Alhamdulillah. Gitu. Okey, bukalah kamera. Baik. Jadi yang pertama mentajwidkannya. Kemudian makharijul huruf. Makhraj huruf dibetulkan. Ini menunjukkan kita serius. Khudhu ma atainakum biquwwah. Khudhu, ambil apa yang kami berikan kepada kamu biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Apabila seseorang mempelajari makhraj, cara menyebutnya, ini menunjukkan kesungguhan dan Allah Ta'ala itu suka orang yang sungguh-sungguh. Membacanya dengan malas, itu merupakan sikap yang tak bagus dalam beribadah. Malas. Wala taniya fi zikri. Jangan kamu bertangguh-tangguh, jangan kamu longlai, malas, leka. La. Jadi orang yang mempelajari makharijul huruf, ini menunjukkan kesungguhannya, ingin menekuni sesuatu. Lagi waqaf dan ibtida. Di antara keperluan tahsin Al-Quran di sudut bacaan, waqaf dan ibtida. Bayangkan contoh, kalau kita waqaf pada tempat yang tak sesuai. Surat Al-A'la contohnya. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhirah. Berhenti akhirah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhirah. Bahkan kamu melebihkan kehidupan dunia. Tiba-tiba sambung lagi akhirat. Okeylah kalau dah melebihkan dunia dan akhirat sekali. Allah Ta'ala sedang mencela di situ. Tiba-tiba yang dibaca ialah ayat yang dibaca itu menunjukkan bukan celaan. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhirah. Tak kena. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Okey. Wal-akhiratu khairu wa abqa. Ya. Jangan berhenti pada akhirah. Cannot. Ya. Sama juga dalam surah Al-Baqarah.
Ulaika yad'una ila an-nari wallah. Berhenti wallah. Mereka itu menyeru ke jalan neraka dan Allah juga. Apakah Allah Ta'ala menyeru ke jalan neraka? Na'udzubillah. Jadi tu wakaf yang tak sesuai. Wakaf yang tak betul. Dalam surah Ar-Ra'd, ayat 14 ayat 18 tak salah saya. Jadi maksudnya bila kita berhenti pada tempat yang tak sesuai, maknanya buruk. Kalau saya boleh contohkan dalam bahasa Melayu, kerana bahasa Arab ni perlu difaham makna baru make sense. Kalau saya boleh terjemahkan bagi contoh bahasa Melayu, katalah mak menyuruh Ali pergi ke kedai untuk membeli terung bendi kacang. Berhenti pada kacang. Lepas tu sambung pula panjang lobak. Boleh tak berhenti pada kacang, lepas tu panjang lobak. Tak kena kacang panjang. Sebab dia sekali. Mana pula lobak yang panjang? Kacang panjang. Okey? Jadi itu tak kena. Dari sudut makna, dia boleh mengubah makna. Qabih. Tadi yang saya sebut dalam surat Ar-Ra'd, itu juga buruk. Antum, tuan-tuan perempuan boleh tengok, kalau berhenti pada perkataan tertentu, boleh menyebabkan makna yang tak bagus. Jadi kita memperelokkan tajwid, memperelokkan makharijul huruf, memperelokkan waqaf dan ibtida, berusaha untuk menjadikan bacaan bagus. Okey? Dan di antara keperluan tahsin juga berusaha untuk memiliki bacaan yang banyak. Kerana adanya hadis Nabi SAW yang menjadikan mereka yang membaca Al-Quran 100 ayat tidak akan ditulis dalam golongan orang-orang ghafilin. Ini menunjukkan ada ancaman. Sebab itu kita dengar doa orang-orang salih, warzuqhu lana tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, rezekikan kami agar kami boleh membacanya sepanjang malam, sepanjang siang. Atrafan nahar, di penghujung-penghujung hari, ana al-lail, di tengah-tengah malam. Ini menunjukkan para sahabah itu, orang-orang salih, mereka meminta agar Allah memberikan stamina boleh membaca banyak. Dan itu juga merupakan keperluan tahsin. Itu bentuk kita mentahsin Al-Quran, membacanya dengan level yang banyak. Bukan level, volume yang banyak. Kerana tuan-tuan puan-puan, pembacaan Al-Quran pada volume yang banyak, pastinya mengundang pahala yang banyak. Nabi kata alif lam mim harf. La aqulu alif lam mim harf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Baik. Seterusnya, wajibun nahwal Quran. Kewajipan kita terhadap Al-Quran yang sepatutnya pada malam ini lebih penting untuk kita sebut, juga penting, sangat penting, ialah usaha tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran. Nabi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid, Nabi Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladhi, ayat 16. Apa kata Allah? Cuba buka surah Al-Hadid dan kita berhenti selepas ini insya-Allah kerana sudah cukup sejam. Apa kata Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu. Bilakah lagi sampai masanya kepada orang-orang yang beriman itu, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi hati mereka khusyuk bila berzikir, wa ma nazala minal haq, dan membaca Al-Quran. Bila lagi? Bila baca Quran, bila zikir, bila lagi mereka nak khusyuk? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan mereka jadi seperti ahli kitab. Kitab mereka sudah mereka meziumkan. Fatala alaihimul amad. Lama mereka tidak mentadabburkan kitab mereka. Faqasat qulubuhum. Apa jadi bila berenggang dengan Quran? Hati menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun. Taib, bila ayat ini turun, semasa ayat ini turun, sebahagian sahabat berkata, kami baru saja 4 bulan dalam Islam. Kami baru 4 bulan dalam Islam. Dari 4 tahun
sudah turun ayat yang menagih, bila lagi kau orang nak khusyuk. Bayangkan kita kalau sudah 40, 50, 60 tahun tidak ada usaha untuk khusyuk. Jadi ini sesuatu yang sangat menakutkan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Allah kata, kalau Quran kami turunkan pada gunung ganang, gunung mana ada hati? Mana ada akal? Mana ada perasaan? Gunung itu keras. Allah kata pun begitu, kalau kami turunkan, la ra'aitahu khashi'a. Kamu akan dapati gunung itu khusyuk, mutasaddi', pecah dan hancur dulu min khasyiatillah, kerana takutkan Allah. Sebab itu di antara KPI yang kita belum pernah capai sampai sekarang dan ia menakutkan. Apa dia? Baca Quran belum khasyah. Baca Quran belum khasyah. Kata Allah, Quran ni sekali turun aja pada gunung, khasyah sudah ada. Tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah bandingannya. Al-Quran ini boleh buat khasyah. Sebagaimana gunung diturunkan Quran terus hancur. Tetapi kamu sudah membacanya sekian lama, namun khasyatullah belum lahir. Apalagi la'allahum yatafakkarun, usaha mentafakkur, mentadhakkur, mentadabburkan Al-Quran juga belum kamu buat. Maknanya gunung ganang itu jauh lebih bagus pada kamu. Taib. Oleh kerana program kita pada malam ini ada program lain selepas ini, dan saya kira apa yang saya sebutkan ini mudah-mudahan bolehlah menjadi sedikit yang menyuntik semangat, membina hubungan baru dan interaksi baru terhadap Al-Quran. Dan sememangnya kalau kita ingin mulia di sini dan di sana, tidak ada cara selain melalui cara Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Inna Allah yarfa'u bihadzal Quran aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, dan juga Allah menghinakan sebahagian orang juga kerana hubungannya yang buruk terhadap Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang terangkat dan diangkat oleh Allah kerana hubungan kita dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dengan Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Saya rasa cukup setakat itu. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kekangan masa ataupun pada tempoh masa yang begini pendek. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita suatu hubungan yang luar biasa terhadap Al-Quran selepas ini. Dan mudah-mudahan program yang dirangka selepas ini, saya difahamkan ada halaqah-halaqah tahsin Al-Quran selepas sesi kuliah ini berjalan dengan baik, tertib, dan akhirnya mampu mencapai objektif yang digariskan dan objektif yang telah dinyatakan untuk itu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penganjur, terutamanya Ustaz Nik Yazid dan juga sahabat-sahabatnya, kepada pengurusi majlis pada malam ini, dan juga jawatan kuasa media dan apa-apalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita usahakan pada malam ini sesuatu yang dia pandang dan mampu menjadi pemberat pada mizan hari kiamat nanti. Pada mizan pada hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Silakan. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Doktor atas perkongsian tadi. Banyak juga yang diperolehi, dan salah satu yang menarik minat saya ialah kepada yang ingin pelajari Al-Quran, insya-Allah akan dipermudahkan. Maka dengan berakhirnya ucapan Doktor sebentar tadi, selesai sudah program kita pada malam ini. Saya mewakili jawatan kuasa bagi program ini merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pelajar yang telah berjaya mengikuti program Tahsin Al-Quran siri kedua sehingga selesai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam program ini. Akhir kata, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Makluman tambahan, selepas berakhir sesi penceramah ini, semua peserta boleh bergerak ke link Google Meet yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.